Orang ramai macam kagum gila guys dengan kebolehan yang dia ada. Dalam masa yang sama, orang dah mula realize tau, dia ni superhuman ke apa Dah lah polis nak cuba tangkap dia tak pernah nak dapat. Lepas tu dengan umur yang belasan tahun macam tu, dia dah berani terbangkan pesawat seorang-seorang. Yang tak boleh belah tu, dia cuma belajar daripada buku je tau. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, untuk video kali ni Syamim nak bawakan satu lagi kisah yang agak menarik dekat korang, iaitu kisah tentang penyamun berkaki ayam guys. Itu dalam bahasa Melayu dia lah. Okay, tapi kalau dalam bahasa Inggeris orang gelarkan dia sebagai Barefoot Bandit. Okay, agak-agak orang pernah dengar tak pasal kisah dia ni? Dia ni memang power lah orang cakap kan. Sampai kan orang gelar dia sebagai superhuman tau. Superhuman yang macam mana pula tu kan? Korang bayangkan lah selama 2 tahun lebih dia dapat larikan diri daripada polis. 5 biji pesawat ringan dia dah curi. Dan lebih daripada 100 biji rumah orang dia dah pergi pecah guys. Kereta, bot apa semua jangan cerita lah. Okay, tambahan lagi yang buat pihak berkuasa tambah geram lagi dengan dia ni kan. Padahal dah banyak kali tau diorang dah hampir-hampir nak dapat tangkap budak ni. Tapi disebabkan kelajuan dia dengan berkaki ayam tu, sop-sap hilang dah guys. Okay guys, kisah ni memang panjang sikit, tapi serius korang kena tengok video ni sampai habis, sebabnya korang confirm akan teruja lah dengan apa yang budak ni dah buat. Okay, dia memang budak tau, umur dia lebih kurang dalam 17 tahun macam tu lah. So macam biasa, sebelum korang teruskan video ni, korang belanja lah sikit butang like dekat bawah tu guys. Okay, jangan lupa korang tekan sekali butang subscribe dekat bawah tu, supaya korang tak terlepas dengan konten-konten yang bakal Syamim upload nanti. So apa lagi, let's jump into the story. Okay guys, sebelum kita bercerita lebih panjang lagi kan, kita tengok dulu sedikit latar belakang tentang budak ni Okay, Colton Harrismore atau lebih dikenali sebagai Barefoot Bandit ni adalah seorang budak yang berasal daripada Camino Island guys. Okay, Camino Island ni terletak dekat Washington, Amerika Syarikat lah. Okay, and then untuk pengetahuan korang, since daripada Colton kecil lagi, dia ni dah dibesarkan dalam environment family yang bermasalah tau. Bapak dia ni seorang penagih, and mak dia pula seorang pemabuk tegar lah orang cakap. Okay, so disebabkan attitude yang ada pada parents Colton ni kan, Colton ni dilayan tak sama macam anak-anak orang lain tau, ataupun budak yang sebaya dengan dia. Okay, dia selalu kena pukul dengan bapak dia, dia kena abaikan apa semua. Okay, jadi belayan kasih sayang untuk dia ni memang sangat kurang lah orang cakap. Sebab parents dia ni memang dua-dua bermasalah kan. Jadi disebabkan membesar dalam family yang macam ni, sebenarnya dalam tak sedar Colton ni dah mengalami kemurungan guys. Bukan tu je, dia dah didiagnose ada attention deficit disorder lah, intermittent explosive disorder lah. Kiranya semua penyakit yang Syamim sebutkan tadi tu berkaitan dengan masalah psikologi dia guys. Okay, kemudian masa umur Colton 7 tahun pula, daripada sinilah dia dah mula nampak liar tau. Dalam masa yang sama, cikgu dekat sekolah dia pun tengok dia ni macam ada something wrong somewhere guys. Okay, mana taknya kan, bila cikgu cakap dia melawan, dengan kawan-kawan pula asyik nak bergaduh aja kerja dia. Okay, and yang paling teruk tu, habis semua barang-barang dekat sekolah dia nak pecahkan tau. Memang bermasalah lah senang cerita si Colton ni. Tapi di sebalik banyak kekurangan yang kita nampak pada Colton ni kan, masa dekat sekolah juga dia terkenal sebagai seorang pelari pecut olahraga sekolah dia guys. Dia kira sprinter lah dekat sekolah dia. Kemudian masa baru je Colton ni berumur 7 tahun kan, Colton ni dah mula berjinak-jinak tau dengan aktiviti mencuri. Korang tahu tak apa yang dia buat masa umur 7 tahun tu? Okay, dia katakan dia akan menyelinap masuk ke dalam chalet yang ada berdekatan dengan rumah dia. Dia akan curi makanan lah, dia akan curi selimut lah dekat chalet tu. Okay, kiranya masa tu dia masih dalam fasa nak mencuba lagi guys. And then selepas dia curi tu, dia katakan dia akan lari lah menyorok and stay dekat dalam hutan dalam masa beberapa hari. Kemudian hari demi hari pun berlalu, aktiviti mencuri yang dilakukan oleh Colton tu semakin berkembang guys. Daripada umur 7 tahun tadi, pompa-pompa mencuri sampailah umur dia 12 tahun. Okay, so masa umur 12 tahun ni, itulah kali pertama Colton ditangkap atas kesalahan mencuri guys. 12 tahun kena tangkap, 13 tahun pun kena tangkap juga. Okay, tak habis setakat tu, and selepas tu banyak lagi lah kecurian-kecurian yang terkantoi yang dibuat oleh Colton tu. Okay, sampailah umur dia 15 tahun, disebabkan masalah jenayah bawah umur yang dibuat oleh Colton ni semakin meruncing kan. Dia ni dimasukkan ke rumah pemulihan akhlak yang terletak dekat County Island guys. County Island tu masih lagi dalam kawasan Amerika Syarikat lah. Okay, kiranya bila masuk rumah pemulihan akhlak tu, itu adalah hukuman untuk dia, dan sekurang-kurangnya rumah pemulihan akhlak tu dapat betulkan sikit lah perangai si Colton ni kan. Okay, untuk pengetahuan korang, sepatutnya Colton diarahkan untuk duduk dekat rumah pemulihan akhlak tu selama 3 tahun tau. Tapi yang degil si Colton ni, selepas baru je 2 tahun dia duduk dalam tu, pada tahun 2008 dia ambil keputusan untuk lari guys daripada rumah pemulihan akhlak tu. Okay, sebab waktu tu hati dia dah meronta-ronta tau untuk buat banyak lagi kejahatan dekat luar sana. Okay, so pada hari yang dia lari tu, waktu subuh guys. Bila dia tengok semua kawan-kawan dekat rumah pemulihan akhlak tu tengah nyenyak tidur, tak cerita banyak, hilang guys, settle masalah.
Selepas Colton berjaya larikan diri daripada rumah pemulihan akhlak tu kan, start daripada hari tu dia tak pernah lagi dah pakai kasut ke, pakai slipper ke. Dia berjalan dengan hanya menggunakan kaki ayam je guys. Tapi kenapa dia buat macam tu? Mesti ada antara korang nak tahu kan apa purpose dia, betul tak? Salah satu sebabnya dia katakan dia berkaki ayam tu, benda tu adalah strategi untuk memudahkan dia lari guys, untuk selamatkan diri kalau kena kejar dengan polis ke apa. Kemudian demi nak memudahkan dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain pula kan, dia pergi curi sebuah kereta Mercedes and dia bawa kereta tu pusing-pusing dekat kawasan Pulau County guys. Waktu ni Colton tak ada hala tuju tau. Dia bawa kereta tu pusing sana, pusing sini. Dia bergerak ke sana, bergerak ke sini. Bergerak memang bergerak tapi dia tak tahu arah tuju tu ke mana. And then masa dia tengah short drive bawa Mercedes tu, tiba-tiba ada pula sebuah kereta peronda polis yang datang daripada arah belakang dia. Tak semena-mena cuba nak tahan dia tau. Padahal waktu tu dia belum jadi penjenayah yang wanted ke apa lagi guys. Cumanya dengan umur yang muda macam tu, drive kereta BMW pula kan. Jadi polis macam suspicious lah. Dan dalam masa yang sama, bila polis bagi arahan untuk Colton berhentikan kenderaan dia, Colton makin lama makin laju. Kiranya Colton ni tak bagi kerjasama langsung lah. Dia tak fikir apa dah, janji dia dapat lepaskan diri kan. So masa scene kejar mengejar tu, Colton dah bawa kereta menuju ke sebuah rumah yang berdekatan dengan kawasan hutan tau. Kononnya nak larikan diri lah. Tapi bila sampai je dekat kawasan halaman rumah tu, rupa-rupanya tak ada jalan lain lagi guys untuk dia teruskan pemanduan dia tu. Kira jalan mati lah. Yang ada cuma rumah je lah depan dia. Tapi korang tahu tak, yang gilanya masa kereta tu tengah bergerak laju lagi, Colton ambil keputusan untuk lompat terus keluar daripada kereta tu guys. Memang gila lah. Kereta tengah bergerak, dia lompat, pap, kereta tu terus langgar dinding rumah orang. Korang tahu tak, waktu tu Colton memang tak ada masa nak fikir panjang lah, sebabnya polis dah ada dekat belakang dia tau. Dan selepas tu dia lari masuk ke dalam hutan, dia hilang guys. Untuk mengetahui korang, apa yang Syamil ceritakan ni dia tak ada masa ataupun tarikh yang spesifik tau. Tapi Syamil akan ceritakan mengikut flow sepanjang dia larikan diri itulah. Kemudian lepas Colton larikan diri masuk dalam hutan, polis memang tak dapat nak jejak dia lagi lah. Kemudian dalam mana pihak polis berusaha untuk tangkap Colton ni kan, dekat kawasan Coney Island tu banyak gila berlaku kes pecah rumah lah, pecah supermarket lah. And bila pihak berkuasa siasat perkara ni, semua kecurian yang berlaku ni adalah kerja-kerja daripada Colton Harrismore guys. Memang kantoi lah cerita dia kan, sebab dia buat jenayah tu terlalu kerap. And then dalam masa yang sama, dah tak ada cover-cover dah. CCTV pun dah banyak kali dah dapat rakam setiap kali dia buat kerja jenayah dia. Tapi korang tahu tak, setiap kali dia pergi mencuri kan, benda yang paling Colton minat nak rembat dua benda je tau, makanan dan duit. Sebab dia ni memang bukan penjenayah yang suka cederakan orang ke apa guys. Dan sekali pun dia tak pernah buat benda macam tu lah. So dengan duit and makanan dia dapat daripada hasil daripada mencuri tu tadi, dia akan survive guys untuk hidup dalam hutan. Sebab dia memang akan hidup dalam hutan je sepanjang masa. Sebab tempat tu lah dia rasa tempat yang paling selamat untuk dia. Dekat situ lah tempat dia tidur, tempat dia mandi. Hutan tu kira rumah dia lah. Misal kata kalau dia keluarlah daripada hutan tu, possibility dia untuk kena tangkap tu memang tinggi lah. Selain tu, sepanjang dia berada dalam hutan pula, sebenarnya banyak benda guys yang Colton ni dah belajar. Sampaikan selok-belok dalam hutan tu pun dia dah khatam dah. Dia dah tahu jalan mana yang dia boleh lalu, berapa batang sungai yang ada dalam hutan tu, and macam-macam lagi lah. Satu hari Colton ni dah berjumpa dengan seorang kawan dia yang bernama Harley tau. So Harley ni lebih kurang macam dia jugalah. Sama-sama degil guys, sama-sama pecah rumah. So pada hari tu, Colton dengan Harley ni pun pergilah sama-sama merompak rumah orang. Dalam rombakan kali ni ada 3 benda guys yang Colton nak, iaitu duit, laptop dan terakhir sekali adalah kad kredit. Sebab dia ada benda tau nak buat dengan benda-benda tu semua. Kemudian bila semua benda yang diorang nak tu diorang dah dapatkan, last sekali Colton dengan Harley ni pun rembat sekali guys kereta Mercedes tuan rumah tu. Memang gila lah. Tapi ada satu benda yang kelakar tau dekat sini. Daripada apa yang Harley cerita, masa diorang curi kereta tu, diorang jaga kereta tu dengan baik tau. Diorang isi minyak full tank, lepas tu diorang basuh kereta tu. Kiranya diorang buat kereta tu macam harta diorang sendiri tau. So itu adalah benda yang bagus lah. Tapi mencuri tu tetap salah guys. Seterusnya, kerja-kerja gila Colton ni makin lama makin mencabar pihak berkuasa. Kali ni korang tahu tak apa yang dia buat? Punyalah berani Colton pada waktu tu, dia pergi pecah masuk kereta timbalan Perdana Menteri and dia curi sekali rifle yang ada dalam kereta tu tau. Setakat menteri apalah sangat kan dia cakap. Polis pun dia berani ayam-ayamkan. Ini kan pula menteri. Rumah orang dia dah masuk, kereta menteri pun dia dah pecah. Tak cukup dengan tu, ada satu hari tu Colton ni sanggup pecah masuk dalam balai bomba semata-mata dia nak dapatkan kamera infrared tau. Alamak padahal boleh je dia pergi rembat dekat kedai je kan. Ini nak juga dia pergi masuk balai bomba tu. Memang orang cakap tu unpredictable lah si Colton ni kan. Bila apa rasa dia nak buat, dia akan buat, tak payah fikir banyak-banyak dah. So disebabkan pihak berkuasa tengok makin lama makin teruk pula budak ni kan. Kali ni bukan setakat polis yang turun padang,
kerajaan hantar pasukan SWAT dan anjing pengesan sekali guys untuk jejak Colton dalam hutan. Sebab penguat kuasa cakap cukuplah sampai sini je, penat dah diorang nak kejar sana sini. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya diorang tak perasan tau. Sebelum ni pun dah banyak kali dah usaha ataupun gerakan untuk tangkap Colton ni. Tapi ending dia macam mana? Sekali pun tak pernah nak berjaya. Kemudian disebabkan pemburuan Colton ni semakin diperluaskan lagi, pergerakan Colton waktu tu memang sedikit terbatas guys. Dia nak keluar mencuri pun tak boleh. And bekalan makanan dia pada waktu tu pun dah start tak mencukupi tau. So Colton ambil keputusan untuk balik ke rumah mak dia untuk cari makanan pula dekat sana. Bila dia sampai je dekat rumah mak dia, apa yang diceritakan oleh mak dia pada waktu tu, mak dia tengok keadaan Colton memang dalam kelaparan lah. Jadi bila mak dia tengok keadaan Colton macam tu, mak mana yang tak kesian, betul tak? So mak dia pun bagilah dia makan. Dia katakan waktu Colton makan tu memang sekejap guys. Sebab dia fikir apa pun yang dia buat kalau tersilap langkah mesti dia kena tangkap punya lah. Jadi dia makan laju-laju and dia terus tinggalkan rumah mak dia tu. Tapi Colton ni memang power lah. Apa yang disangka memang betul-betul terjadi guys. Tak sampai beberapa minit lepas dia belah daripada rumah mak dia tadi, memang betul guys, tiba-tiba sekumpulan anggota polis terus buat serbuan dekat rumah mak dia. Sebabnya sebenarnya kawasan rumah mak dia tu memang dah di bawah pengawasan pihak berkuasa tau. Kiranya memang akan ada anggota yang berkawal lah dekat situ secara senyap. Jadi masa Colton masuk awal-awal tadi, memang polis dah nampak lah cerita dia. Masa masuk dalam rumah mak dia, so pihak berkuasa pun tanyalah mak dia, mana awak simpan anak awak? Time tu dengan selamba je mak dia terus terang je cakap, lepas dia makan masakan saya tadi, dia dah lari dan cek ikut pintu belakang. Bila polis dengar jawapan mak dia yang macam tu kan, polis memang menyigap gila lah. Punyalah lama gila polis nak tangkap dia, tiba-tiba mak dia boleh bagi kerjasama macam tu je dekat Colton tu. Bukan tu je, bila polis dah bising-bising, mak dia siap mantul lagi guys. Dia cakap itu anak saya, suka hati saya lah nak bagi makan ke apa kan. Takkanlah saya nak biarkan dia kelaparan macam tu je. Time ni polis memang tak puas hati gila lah. Diorang cakap mak dia ni macam bersubahat guys dengan dia. Tapi nak bising-bising pun tak guna guys. Masalahnya Colton tu dah lari dah pun. So polis pun terpaksa lah teruskan misi penangkapan Colton. Korang bayangkan lah, dia boleh survive lebih daripada setahun dekat kawasan tempat tinggal dia tanpa kena tangkap tau. Macam mana benda tu boleh terjadi? Dalam masa yang sama, dia dah mencalarkan kredibiliti anggota-anggota penguatkuasa yang cuba nak tangkap dia tau. Sebabnya takkanlah budak baru berumur belasan tahun macam tu pun susah nak tangkap. Time ni memang stres lah anggota penguatkuasa cerita dia. Kemudian setelah lebih setahun berada dekat kawasan tempat tinggal dia, akhirnya Colton berpindah ke Pulau Orcas guys, di mana jarak daripada Pulau Orcas ke Pulau County tu lebih kurang 85 km macam tu lah. So boleh nampak yang waktu ni Colton dah mula berani tau untuk keluar daripada kawasan tempat tinggal dia. Sebab mungkin dia rasa dah tak selamat ke apa kan. And then masa awal Colton sampai je dekat pulau tu, episod pencurian dia tu diteruskan semula guys, which is macam biasalah. Dia mula rompak rumah orang lah, dia rembat makanan dekat supermarket lah. And yang uniknya kali ni, dia dah mula beli buku yang bertajuk How to Fly a Plane tau. Kalau dia dah beli buku macam tu, korang rasa dia nak buat apa guys kali ni? Kali ni dia datang ke Pulau Orcas tu dengan purpose yang sedikit berbeza tau. Dia cuba nak study untuk terbangkan pesawat pula. Korang nampak tak? Jenayah yang lama pun tak settle lagi, ini dia nak buat benda lain lagi. Untuk beritahu korang, daripada apa yang mak Colton ni cerita, Colton ni daripada kecil lagi dia memang dah menanam minat yang sangat tinggi tau tentang hal penerbangan apa semua. Dia memang minat gila lah tentang pesawat. Dia juga berhasrat satu hari nanti dia nak jadi seorang pilot guys. Jadi untuk merealisasikan impian itu, selain daripada baca buku macam mana nak terbangkan pesawat, setiap hari Colton akan pergi ke airport yang ada dekat Pulau Orcas tu untuk dia study macam mana pesawat tu berlepas, macam mana pesawat tu landing. Dia memang study kau-kau punya lah orang cakap. Sebab dia memang serius habis guys nak terbang pesawat ringan yang ada dekat situ. Nampak macam kelakar kan? Kau tak pernah belajar sikit pun pasal penerbangan daripada sesiapa, tiba-tiba kau berani pula nak terbangkan pesawat. Tak tahulah nak cakap kelakar ke gila ke si Colton ni. Tapi bagi Colton tak ada yang mustahil. Dia cakap kita yang buat dia. So lepas dah berhari-hari study tentang kapal terbang apa semua, waktu tu dia dah mula yakin tau yang dia boleh terbangkan pesawat ringan tu sendiri. Jadi satu hari tu lebih kurang pukul 6 pagi macam tu, Colton dah pecah masuk ke sebuah garaj pesawat ringan yang ada dekat airport Orcas tu, and kemudian dia terus rembat guys sebiji pesawat yang ada dekat situ. So daripada awal dia masuk dalam kabin kapal terbang tu, everything is fine lah orang cakap. Segala peralatan dalam pesawat tu pun dia dapat kontrol dengan baik tau, and surprisingly dia dapat berlepas tanpa sebarang masalah. Korang bayangkan lah punyalah berani si Colton ni, dia belajar terbangkan pesawat tu pun daripada buku je tau. Memang gila lah. And then masa dia tengah berada dekat ruang udara, waktu tu Colton memang impress gila tengok keindahan alam dekat atas. Maklum lah, orang baru first time terbangkan pesawat lah katakan kan. Tapi dalam kelekaan dia terbangkan pesawat tu,
dalam masa yang sama dia tak perasan guys yang dia dah melepasi had ketinggian pesawat tu tau. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Tapi naik punya naik, secara tiba-tiba pesawat yang dipandu tu hilang kawalan guys. Bukan setakat hilang kawalan je, dengan enjin pun mati sekali tau. Memang time tu cuak gila babas lah dia. Gila tak cuak kan, kau dah lah first time bawa, lepas tu kau terbang tinggi-tinggi, time dekat atas tu jadi pula macam tu. Siapa je yang tak seram kan. And then disebabkan pesawat tu pun dah tak ada kuasa langsung, pesawat tu terus menjunam ke bawah, berpusing-pusing sampaikan Colton tu muntah guys dalam pesawat tu. Tapi orang cakap luck dia memang baik lah. Kemudian masa pesawat tu nak sampai je ke permukaan darat, tiba-tiba enjin pesawat tu hidup balik guys. Dalam keadaan cemas waktu tu, Colton cuba juga nak take over balik pesawat tu guys. Tapi semua tu dah terlambat dah. Disebabkan pesawat tu menjunam terlalu laju and memang dah dekat sangat dengan permukaan darat, dia terpaksa juga mendarat dekat dalam hutan sehingga kan menyebabkan kapal terbang tu rosak teruk. Sebab habis semua pokok-pokok dekat dalam hutan tu dilanggar dah. Senang cerita pesawat tu crash lah. So dengan keadaan yang sedikit tercedera, Colton tak ambil masa yang lama guys untuk belah daripada pesawat tu. Kalau dia stay layan sakit dia memang matilah dia. Jadi dia keluar daripada pesawat dan dia terus menuju masuk ke dalam hutan untuk selamatkan diri dia. And then selepas tu bila ada orang nampak je yang ada sebuah pesawat terhempas dekat hutan kan, tak cerita banyak, orang tu pun laporkan kejadian tu dekat pihak polis tau. Kemudian bila polis siasat apa semua, masa tu polis dapat tahu yang buat kerja ni semua adalah Colton tau. Polis macam terkejut jugalah pada awalnya kan, sebab jenayah yang Colton ni buat semakin lama semakin menjadi gila guys. Diorang sendiri tak sangka tau Colton boleh bertindak sampai macam tu sekali. And then sekali lagi polis gandakan usaha untuk cari Colton dalam hutan tu. Sebab dia katakan hutan tu sangat jauh lah daripada bandar. Mungkin kalau diorang cepat pada waktu tu, Colton ni mungkin tak dapat lagi jauh lah dalam hutan tu. So diorang pun arahkan lah beberapa unit anggota penguatkuasa untuk tangkap terus Colton dekat dalam hutan tu. Jadi bila diorang cari-cari, pada awalnya usaha pihak polis tu macam nak berjaya tau. Nampak macam nak membuahkan hasil lah. Diorang jumpa kemah lah, diorang jumpa beg, dan selain tu beberapa barangan milik peribadi Colton pun diorang dapat jumpa sekali guys. Kiranya dah hampir-hampir lah kan. Tapi cari, result dia sama je. Masih juga tak dapat nak tangkap budak tu. Kemudian beberapa hari selepas tu, sekali lagi Colton dah ajak Harley untuk lepak sama-sama tau dengan dia. Korang masih ingat lagi kan Harley yang Syamil sebutkan tadi kan? Kali ni Colton dah ajak Harley untuk lepak dekat tempat penyembunyian dia guys. Tapi kan bila diorang sampai dekat halaman rumah penyembunyian Colton tu, Colton cakap macam ada benda tak kena guys dengan rumah tu. Sebabnya masa Colton keluar untuk tinggalkan rumah tu sebelum ni, dia cakap semua lampu yang ada dekat rumah tu dia dah padam dah siap-siap tau. Tapi kenapa bila sampai je rumah tu tiba-tiba jadi terang benderang pula. So Colton slow-slow buka pintu. Bila dia buka, keletek, dia tengok dekat dalam, memang tak ada siapa-siapa guys dekat dalam rumah tu. So line clear lah apa semua kan. Jadi bila dah line clear tu, Colton pun ajarlah Harley untuk masuk sekali dekat dalam rumah. Waktu tu diorang lepak terus dekat ruangan dapur tau. Diorang borak-borak, diorang minum-minum apa semua. And then masa diorang tengah sedap borak-borak apa semua, tiba-tiba ramai gila anggota polis keluar daripada celah-celahan rumah tu tau. Bukan tu je, polis apa lagi, diorang memang terus acukan senjata lah dekat diorang kan. Time tu Harley cakap, aduh mampus aku. Nampak macam dah game over dah kan. Sebab kalau ikutkan dah tak ada chances lagi dah diorang nak lari. Tapi macam biasa, dalam situasi macam tu pun Colton still lagi boleh tersenyum guys dengan anggota polis. Korang bayangkan lah kalau dah senyum macam tu, korang rasa apa yang Colton akan buat guys selepas tu? Takkanlah dia nak serah diri macam tu je kan? Memang tak lah. So dengan kepantasan lari secara berkaki ayam tu, tak sampai beberapa saat selepas tu, polis tak sempat nak buat apa pun guys. Tiba-tiba dia lari keluar macam tu je daripada rumah tu. Sampai kan kawan dia yang si Harley pun tergamam tau tengok apa yang Colton ni dah buat. Korang nak tahu tak daripada apa yang Harley cerita kan? Masa polis tengah kepung dalam rumah tu, dekat tangan Colton ni ada segelas cawan guys. Dia nak gambarkan dia punya laju tu. Sebelum dia nak lari keluar tu, dia lepaskan cawan ke lantai. Tapi belum sempat cawan tu sampai ke lantai lagi, Colton dah berjaya lari keluar daripada rumah tu. Harley cakap momen tu memang laju gila lah. Seolah-olah digambarkan gelas tu jatuh secara slow motion guys. Sap, hilang terus. Sekarang ni korang faham tak apa yang Syamil cuba nak sampaikan? Lebih kurang macam tu lah Syamil nak gambarkan dia punya kelajuan dia tu. And then selepas tu bila Harley tengok pihak polis tengah sibuk kejar Colton kan, dia tak fikir panjang, dia pun ikut sama guys, lari sama-sama dengan Colton. Dan akhirnya diorang pun terlepas macam tu je. Easy diorang cakap. Benda dah depan mata pun masih lagi tak boleh nak tangkap. So pada hari yang seterusnya, Colton dengan Harley bersurai, yang sekali lagi Colton pergi semula ke airport yang ada dekat kawasan Pulau Orcas tu untuk dia usah guys pesawat mana yang boleh dirembat. Orang cakap tu memang tak serik betul lah si Colton ni kan. Ingat dah crash hari tu dah insaf dah. Tak cerita banyak, bila dia tengok line clear apa semua, dia terbangkan terus sebuah pesawat yang ada dekat situ buat kali kedua guys.
Dikatakan penerbangan dia kali ni agak baik lah. Dia terbang daripada Pulau Orcas menuju ke Pulau Camino dengan jarak lebih kurang 100 km macam tu. Waktu ni korang tahu tak, bila semua orang dapat tahu yang Colton ni lari daripada Pulau Camino menggunakan pesawat buat kali kedua kan, orang ramai macam kagum gila guys dengan kebolehan yang dia ada. Dalam masa yang sama, orang dah mula realise tau, dia ni superhuman ke apa Dah lah polis nak cuba tangkap dia tak pernah nak dapat. Lepas tu dengan umur yang belasan tahun macam tu, dia dah berani terbangkan pesawat seorang-seorang. Yang tak boleh belah tu, dia cuma belajar daripada buku je tau. Kalau ikutkan memang tak masuk akal lah. Tapi macam biasa, kalau dia pergi ke satu tempat tu, jarang dia tak buat hal, betul tak? Bila sampai je dekat Pulau Camino tu, dia buat banyak lagi je yang pecah rumah, pecah supermarket. Yang paling advance sikit untuk kali ni, dia pergi bom guys satu mesin ATM yang ada dekat kawasan tu. Dahsyat gila lah budak ni. Kalau dah sampai bom ni, orang cakap itu dah another level lah. Kemudian keberadaan Colton dekat Pulau Camino tu tak lama guys. Lepas dia dah buat hal apa semua, dia curi sebuah bot dan kemudian dia menuju pula ke Pulau Prince Robert dengan jarak lebih kurang 154 km macam tu. Waktu ni dia dah hidup nomad dah, kejap pindah sini, kejap pindah sana. Untuk pengetahuan korang, semua location yang Syamil sebutkan daripada awal tadi, semuanya still lagi dalam kawasan Amerika Syarikat guys. And then bila sampai je dekat Pulau Prince Robert tu, Colton terus curi sebuah BMW untuk dia pergi ke sebuah airport yang ada dekat situ tau. Kalau dah sampai ke airport tu, tak payah nak agak lagi dah. Guys, kali ni dia nak terbangkan pesawat ringan buat kali ketiga pula. So agak-agak ke mana pula tujuan dia kali ni guys. And then bila dah dapat terbangkan tu, kali ni dia tak terbang jauh guys. Dia cuma fly pusing-pusing dekat kawasan pulau tu je lah. Tapi kan untuk penerbangan kali ketiga ni, Colton memang nampak macam seorang yang expert lah. Dia pusing-pusing dekat kawasan pulau, dia naik turun buat skill sikit apa semua. Bila dah lama terbang dekat udara, tibalah masanya untuk dia landing. Masa dia decide untuk landing tu, Colton nampak dekat tengah-tengah hutan macam ada satu dataran kecil guys yang dia boleh landing tau. Mula-mula nampak daripada jauh dataran tu memang clear lah. Tapi bila turun makin lama makin rendah, tiba-tiba masa dia nak landing tu, dia baru perasan guys, dataran yang dia sangka tu tak ada apa-apa, tiba-tiba boleh pula banyak tunggul kayu besar dekat situ guys. Kiranya tempat tu macam tempat orang lepas tebang pokok lah. Biasalah kalau baru tebang pokok kan, dia akan tinggalkan tunggul-tunggul kayu sikit sebelum orang clearkan betul-betul kan. Jadi bila dah rendah sangat kedudukan pesawat tu dengan tempat nak landing, Colton tak sempat nak buat apa-apa guys. Dia terpaksa landing juga, and dia langgar habis semua tunggul-tunggul kayu yang ada dekat situ. Korang boleh agak tak macam mana keadaan pesawat pada waktu tu? Memang barai habis guys. 3 kali penerbangan, 2 kali di antaranya crash tau. Memang gila lah. Tapi yang gilanya lagi, even dah crash macam tu pun, nyawa Colton ni memang panjang guys. Macam biasalah, dia cuma cedera ringan je lah. Untuk pengetahuan korang, masa Colton buat pendaratan cemas dekat dalam hutan tu, ada seorang petani ni tengok tau kejadian tu berlaku. Dia langgar tunggul kayu apa semua. Jadi orang tu pun teruslah pergi usah pesawat tu. Dia nak confirmkan lah kot-kot ada orang yang cedera ke apa kan. Bila petani tu sampai je dekat situ, dia tengok tak ada seorang pun guys dalam pesawat tu. Rupa-rupanya sebelum orang tu sampai lagi, Colton dah larikan diri dulu dah masuk dalam hutan. Plot dia tak ada lain kan, memang tujuan dia ke dalam hutan punya. Sebab auto crash tu pun dia memang dalam hutan guys. Kali ni pihak berkuasa tak payah lagi dah nak agak siapa punya kerja. Sebab diorang dah tahu dah, kalau bab-bab kes curi pesawat ringan ni memang kerja si Colton ni lah. Tak lama lepas tu, segala anggota-anggota terbaik dah dikerahkan untuk cari Colton sampai dapat guys. Polis, SWAT, tentera, dan diorang menggunakan berpuluh-puluh anjing pengesan untuk kesan Colton dalam hutan tau. And then daripada usaha yang jitu dan padu daripada pihak berkuasa tu, menyebabkan pergerakan Colton waktu tu sedikit terbatas guys. Sebab boleh kata segenap penjuru boleh jumpa pihak berkuasa. Dekat jalan ada roadblock, dekat perairan orang buat kawalan, dan macam-macam lagi lah yang diorang buat. Dan hasilnya, masa Colton tengah kecing dekat dalam hutan, masa tu pihak berkuasa dah bajet tau, kali ni memang dapat punya lah. So masa diorang nampak Colton tengah kencing tu, senyap-senyap diorang datang daripada belakang. Tak sempat pihak berkuasa tu nak tangkap lagi, tiba-tiba dia terus lari guys, selamatkan diri. Time ni segala barangan macam duit ke apa, Colton tak sempat nak bawa sekali tau. Dan selepas tu Colton hilang terus tanpa kabar berita, dan semua orang tak tahu guys dia pergi mana, dia menyuruk dekat mana. Dan selepas lebih daripada 2 tahun Colton melarikan diri, tiba-tiba dia muncul kembali dekat TV guys, sebab dia dah rembat sebiji lagi pesawat yang ada dekat Pulau Prince Robert tu. So dengan menggunakan pesawat yang dirembat ni tadi, daripada Pulau Roberts tu dia fly balik semula ke Pulau Orcas guys. Macam yang Syamil cakap, kalau dia sampai ke satu tempat tu mesti ada agenda yang dia nak buat, betul tak? Waktu dia sampai ke Pulau Orcas tu, kali ni Colton seolah-olah macam nak semua orang tahu tau dia dekat kawasan tu. Jadi macam mana cara dia nak bagi tahu tu? Dia pecah masuk ke dalam supermarket, and then dia lukis bentuk tapak kaki besar gila dekat lantai supermarket tu dengan menggunakan kapur. Kalau kedai dah kena pecah masuk, lepas tu pula ada tapak kaki besar dekat situ, memang semua orang confirm akan tahulah yang Colton Harrismore tengah ada dekat Pulau Orcas tu. Kemudian macam biasa, bila pihak berkuasa dapat tahu Colton tengah ada dekat suatu tempat tu kan, diorang biasanya tak akan ambil masa yang lama tau untuk buat operasi besar-besaran. Sampai
Sampailah satu momen tu bila polis dapat baca yang intip pergerakan Colton. Ngam-ngam masa Colton nak pecah masuk ke dalam rumah dekat Pulau Orcas tu, bila dia melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia nampak SWAT terus acukan senapan guys dekat dia. Boleh kata semua tempat anggota SWAT ada pada masa tu, daripada depan, belakang, kiri, kanan. Waktu tu Colton perlukan beberapa saat je guys untuk berfikir. Jadi macam biasa, dia tak fikir panjang, dia terus lari ke arah pintu keluar rumah tu untuk menuju terus ke dalam hutan. Waktu tu memang serius lah, bukan sikit-sikit punya anggota yang kejar dia tau. Sampai kan polis hantar helikopter tau untuk tinjau dia daripada atas guys. Waktu ni pihak berkuasa memang yakin lah Colton confirm dah tak boleh pergi mana lagi dah. Tapi kalau dah berhadapan dengan Colton, nak yakin sangat pun tak boleh kan. Sebab ini bukan kali pertama guys dia dapat lepas daripada anggota penguatkuasa dalam jumlah yang ramai. And then selepas berlaku kejar-mengejar dalam hutan, bila Colton rasa dah tak ada ruang lagi untuk dia lari kan, Colton ambil keputusan untuk sembunyikan diri dia dengan manjat ke atas satu pokok yang ada dekat dalam hutan. Dah settle masalah, dah terlepas lagi guys. Dah tak boleh kira dah sebenarnya berapa kali dah dia dapat lepaskan diri. Silap-silap polis pun dah fed up lah dengan dia. Senang cerita, kemarahan dia memang suka dibendung lah orang cakap. Kemudian lepas dah berjaya selamatkan diri dia buat kali yang ke-114, Colton berhajat lagi tau untuk terbangkan pesawat untuk kali yang kelima. Tapi setiap airport yang dia pergi semuanya dah dikawal ketat oleh pihak berkuasa tau. Sebab pihak berkuasa macam dah dapat baca dah. Lepas ni mesti dia akan curi satu lagi pesawat. So bila tengok dekat kawasan Pulau Orcas tu dah tak ada tempat yang clear, dia curi sebuah kereta. Dia pergilah cari airport yang sesuai untuk dia melunaskan hajat dia tu. Korang tahu tak, punyalah handal si Colton ni daripada satu airport pergi ke satu airport yang lain, sampaikan dia travel lebih daripada 3,000 km guys, semata-mata nak cari airport yang sesuai untuk dia terbang. 3,000 km tau, memang jauh rabak je. Dan dalam perjalanan sepanjang 3,000 km tu juga, Colton dah curi lebih daripada 10 biji kereta. Gila, 10 biji kereta guys dia gunakan. Sebab dia akan gunakan satu kereta, bila habis minyak dia akan rembat kereta lain pula. So benda tu akan berulang lah sampai dia boleh travel sejauh macam tu. Kemudian masa sampai ke airport Bloomington, Indiana, Colton ambil masa berhari-hari tau untuk study bila masa sesuai untuk dia curi pesawat ringan yang ada dekat situ. Sampai kan dia pasang kemah antido guys dekat hutan yang berdekatan dengan airport tu. Sebab senang lah bila dia tidur dekat situ, hari-hari dia dapat usah keluar masuk pesawat apa semua. And then satu hari tu Colton nampak ada satu pesawat ringan yang dia boleh gunakan guys untuk dia terbang. Jadi tak fikir panjang, macam biasa dia terus curi pesawat tu. Dan kemudian korang tahu tak, dia fly hampir sejauh 2,000 km menuju ke Pulau Abaco pula yang terletak dekat Bahamas tau. Kali ni location dia memang jauh lah. Kalau boleh dia nak larikan diri terus daripada pihak polis. Tapi masalahnya waktu tu dia memang dah betul-betul wanted guys. Pergi mana sekalipun dia mesti kena kejar punya lah. So bila sampai je dekat Pulau Abaco tu, ada seorang penduduk dekat situ perasan tau pesawat yang Colton bawa tu berlega-lega banyak kali dekat ruang udara. Dia pusing banyak kali tapi tak landing waktu tu. Sebabnya Colton waktu tu tengah cari tempat yang sesuai tau untuk dia landing. Kebetulan masa dia pusing-pusing, ada nampak pula satu tempat lapang, tapi sedikit berair guys. Jadi tak cerita banyak, dia landing terus lah dekat kawasan tu. Kali ni landing dia agak baik, cuma pesawat ringan tu ada mengalami sedikit kerosakan lah dekat bahagian bawah dia. Sebab tempat yang dia landing tu betul-betul tak rata guys. Tapi macam biasa, bila polis dapat tahu flight yang crash dekat mana-mana kan, ada orang cakap itu confirm kerja si Colton lah. Jadi berita yang Colton berada dekat Bahamas ni mula tersebar guys dekat seluruh media, TV apa semua keluarkanlah pasal dia ni. Dalam masa yang sama, berita siap-siapkan lagi tau, sesiapa yang dapat tolong tangkap Colton dekat Pulau Bahamas tu, pihak berkuasa akan bagi ganjaran sebanyak $10,000 guys. There's now a $10,000 reward for information that leads to his arrest. Tapi macam biasa, bila sampai je Colton dekat Pulau Abaco tu, dia teruskan lagi guys kerja-kerja mencuri dia. Dia pecah masuk rumah orang, dia pecah masuk restoran. Dan selepas tu, dia bawa lari satu bot milik owner restoran tu guys. Dan dia pusing-pusing dekat kawasan Pulau Bahamas tu. Dan kemudian lepas dah habis pusing apa semua, dia balik semula ke Pulau Abaco. Colton menghilangkan diri dia selama seminggu guys dekat dalam Pulau Bahamas tu. Time tu seorang pun tak tahu tau dia pergi mana. Sebabnya dia pergi mencuri pun tak, nampak dia keluar jalan-jalan pun tak. Dia stay je dekat dalam hutan tanpa buat apa-apa pada masa tu. And then seminggu selepas tu, Colton keluar daripada hutan. Kemudian dia curi pula sebiji bot and dia terus pergi menuju ke Pulau Harbour, which is pulau tu masih lagi dalam kawasan Pulau Bahamas lah. Masa tengah meronda-ronda dekat salah satu jeti yang ada dekat Pulau Harbour tu, time tu Colton nampak ada sekumpulan budak-budak muda tengah melepak tau guys. Masalahnya dekat sini, awal-awalnya budak-budak tu tak nak pun kacau si Colton tu. Tapi apa yang dikatakan oleh budak-budak tu, dengan menggunakan speedboat yang Colton bawa, Colton ni main pusing-pusing depan orang seolah-olah boat tu macam jet ski pula. Kononnya macam nak menganjing lah. Jadi bila dah nampak benda macam tu, budak-budak tu macam tertanya-tanya lah, uish siapa tu? Sebab waktu dah malam dah gelap. And then bila Colton datang dekat sedikit ke arah jeti tu, waktu tu lah baru budak-budak tu perasan yang itu adalah Colton Harris Moore guys.
Okay, mula-mula budak tu memang tak nak kacau tau. Tapi si Colton ni boleh pula menganjing. Dia cakap, tangkaplah saya lah Colton Harris Moore. Panggillah polis, panggillah FBI, SWAT apa semua. Sebab saya tengah bosan ni. Okay, jadi disebabkan nak dapatkan $10,000 ganjaran daripada pihak berkuasa punya pasal. Ya, tapi masalahnya korang tahu tak, bot yang budak-budak tu gunakan untuk kejar Colton pada waktu tu ada 11 orang guys dalam satu bot. Okay, korang tengok dah punyalah gila budak-budak tu nak dapatkan duit kan. Okay, tapi memang silap lah bila Colton nampak dalam satu bot dah ramai macam tu kan. Okay, dia pun apa lagi, dia cilok dekat pantai tu. Last budak tu pun semua hilang jejak Colton macam tu je. Okay, and then lepas dapat larikan diri daripada budak-budak yang kejar dia tu tadi, Colton ni terus balik semula ke jeti Pulau Bako untuk selamatkan diri dia guys. Waktu tu keadaan Colton memang rushing gila lah. Okay, tapi bila turun je daripada bot dia dekat jeti tu, dalam masa yang sama ada seorang security guard ni nampak tau Colton tengah berlari guys. Sekejap lari ke sini, sekejap lari ke sana. Okay, jadi bila security guard tu nampak Colton tengah lari macam tu kan, tak cerita banyak, security guard tu pun teruslah kejar dia kan. Okay, sebab dia ni memang dah wanted gila time tu. Kemudian disebabkan Colton ni lari terlalu laju, sekali lagi security guard tu hilang jejak Colton guys. And then bila dah terlepas tu kan, okay, security guard tu pun teruslah call polis untuk bagi tahu yang dia baru je lepas kejar Colton waktu tu. Okay, so polis pun cakap lah, okay, sekarang ni kita kena habiskan takat ni je. Kita kena hantar skuad terbaik kita. Dalam masa yang sama, tentera apa semua and segala anggota-anggota yang boleh dikerahkan, okay, semua diarahkan untuk turun pada gas untuk tangkap Colton pada malam tu juga. Okay, jadi pihak berkuasa ni buatlah rondaan yang semua jeti yang jalan keluar daripada pulau tu dikawal ketat tau. Senang cerita tak ada jalan keluar lah untuk Colton pada waktu tu. Okay, tapi Colton cakap tak ada yang mustahil guys bagi dia. Korang tahu tak? Okay, lepas semua jalan utama dah dikawal ketat oleh pihak berkuasa, punyalah pandai si Colton pada waktu tu kan. Okay, dia berenang guys daripada pesisir pantai yang clear menuju ke bot yang ada dekat jeti. Okay, waktu tu anggota tengah berkawal dekat jalan keluar masuk je kan. Okay, tapi diorang tak perasan tau, dekat pantai tu tengah ada orang berenang nak naik ke atas bot. Okay, kemudian tak sampai beberapa saat, bot tu pun terus bergerak guys daripada kawasan jeti tu. Okay, waktu tu semua orang macam tergamam tau. Gila betul lah budak ni. Daripada mana pula dia datang sedangkan jalan nak keluar masuk apa semua dah ditutup dah. Okay, jadi polis tak ambil masa yang lama. Bila nampak bot tu bergerak, diorang pun teruslah kejar Colton pada waktu tu guys. Okay, kali ni bukan setakat polis je, budak yang awal tadi pun ikut sama juga atau nak tangkap si Colton ni sebab dia nak dapat ke $10,000 tu. Okay, and then masa diorang semua tengah syok kejar, tiba-tiba bot yang Colton bawa pada waktu tu tersangkut pula dekat permukaan laut yang cetek. Time tu enjin bot memang tak boleh hidup lagi tau, sebabnya kipas dekat bot tu dah tersangkut dah dekat permukaan pasir. Okay, so tak fikir panjang, Colton terus menghadap ke arah polis. Dia terus acukan pistol dekat kepala dia sendiri guys. Kononnya bila pihak berkuasa datang makin dekat, dia akan bunuh diri dia lah. Okay, tapi penat-penat lari selama ni takkanlah Colton nak bunuh diri macam tu je kan. Korang kena ingat, apa je yang Colton buat mesti akan ada agenda di sebalik dia guys. Okay, dalam mana Colton tengah acukan pistol dekat kepala dia menggunakan tangan kanan dia kan. Polis nampak tangan sebelah kiri Colton waktu tu seolah-olah macam cuba nak pusing steering tau ke arah lain. Okay, and then bila dia rasa bot tu dah mula bergerak, dia terus pusing ke arah steering balik and then dia tolak pedal minyak, dia cuba nak lari waktu tu guys. Okay, tapi kali ni nasib dia memang malang lah. Polis cakap walau apa pun terjadi, diorang nak stopkan hari tu juga. Okay, baru je bot tu bergerak ke arah lain, tiba-tiba polis terus lepaskan das tembakan yang banyak ke arah bot tu tau. Waktu tu peluru memang banyak gila lah, lekat dekat dinding, termasuk juga sekali dengan enjin bot tu guys. Okay, so time kena enjin bot tu lah menjadi jalan pengakhiran kepada Colton. Okay, dan akhirnya Colton menyerah kalah juga guys, dan dia ditangkap oleh pihak polis Bahamas untuk siasatan lanjut. Okay, waktu tu memang kecoh gila satu Amerika. Pihak berkuasa bangga gila tau dapat tangkap dia. Okay, korang bayangkan lah 2 tahun lebih pihak berkuasa berusaha nak tangkap dia. Okay, macam-macam cara dah yang diorang dah buat sebelum ni, tapi tak dapat juga nak tangkap Colton. Siap kena ayam-ayamkan lagi dengan si Colton ni guys. Okay, tapi kali ni bila dah dapat tangkap tu memang puas hati gila lah orang cakap. Okay, so selepas ditangkap, Colton didakwa atas banyak gila kesalahan guys. Antaranya pecah rumah, curi pesawat, curi bot, memiliki senjata api dan banyak lagi lah. Okay, and then sesiapa je yang pernah jadi mangsa Colton ni, semua nak Colton ni kena hukuman yang sekeras-keras ni tau. Okay, ada yang nak hukuman 40 tahun penjara lah, ada yang nak 20 tahun lah. Okay, akhirnya selepas melalui perbicaraan yang banyak, Colton dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara je. Sebabnya Colton ni banyak buat rayuan guys atas kesalahan-kesalahan yang dia buat. Okay, dan kemudian pada Julai 2016, tak sampai 10 tahun pun dia dijatuhkan hukuman. Akhirnya Colton dibebaskan guys. Okay, tak pastilah dia dibebaskan tu sebab apa, tapi selepas dibebas tu, okay, Colton dah tak macam dulu lagi guys. Dia hidup dengan kehidupan baru dia. Dia bekerja apa semua. Sebabnya dia kena cari duit guys sebanyak $129,000 lagi untuk dia lunaskan semua hutang-hutang dia dekat mangsa-mangsa yang dia dah aniaya sebelum ni. Okay, so macam tu je lah serba sedikit tentang kisah Colton Harris Moore. Penat guys cerita.
Okay, Ajam, best tak story kali ni guys? Syamil rasa ini antara story yang paling panjang lah yang pernah Syamil buat. Okay, sumpah cerita ni kalau nak diikutkan ni, kalau betul-betul lah Syamil cerita lah okay, dia boleh drag sampai 1 jam guys. Sebab sebenarnya banyak lagi benda bukan-bukan yang Syamil tak cerita dekat dalam ni. So Syamil cerita secara ringkas je lah. Okay, tapi kalau kita tengok Colton ni kan, sebenarnya apa yang terjadi ni semua berpunca daripada didikan parents dia sendiri, betul tak? Okay, korang tengok dah sendiri, daripada kecil dia dah terabai dengan nak hadap mak bapak dia yang tak berapa nak betul lagi. Colton ni daripada kecil lagi memang dah melalui waktu-waktu yang sukar dalam kehidupan dia guys. Okay, so moral of the story dia, anak kecil tu kan ibarat kain putih, betul tak? Okay, jadi sebagai ibu bapa yang penuh dengan rasa tanggungjawab dalam diri masing-masing ni, coraklah anak-anak korang dengan sebaiknya guys. Didiklah anak-anak korang tu sehabis baik. Tak naklah generasi-generasi yang kita lahirkan tu menjadi satu generasi yang tak berkualiti kan. Okay, bila lahir generasi yang tak berkualiti, benda tu bukan sahaja akan efek pada institusi kekeluargaan, pada negara, termasuk juga akan bagi efek yang negatif kepada masyarakat. Okay, so setakat tu je dah video untuk kali ni. Kalau korang ada idea untuk diceritakan untuk next video nanti, macam biasa korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.